Jadi teacher akan ulang balik untuk oogenesis tadi ya. Jadi pertama sekali sel germa primordium yang melapisi dinding ovari ni dia diploid. Dia kromosom betul bilangan kromosom dia diploid. Jadi dia akan mengalami mitosis berulang kali membentuk oogonium. Oogonium. So oogonium ni dia akan berkembang membentuk oocyte primer. Jadi masa bayi itu dalam keadaan fetus, sel germa primordium bayi fetus dalam kandungan ibu ni sebelum lahir lagi dia akan bermitosis berulang kali membentuk oogonium. Kemudian oogonium ni akan berkembang akan berkembang menjadi oocyte primer. Dan oocyte primer ni dia akan menjalankan meiosis 1 dan dia akan stop pada profasa 1. Kemudian bayi ni pun lahir. Jadi bila bayi ni lahir, dia akan ada berjuta-juta oocyte primer yang stop ketika profasa 1. Bila mana bayi ni menjadi kanak-kanak, kemudian dia mencapai akil balik, masa itulah oocyte primer ni akan melengkapkan meiosis 1 menghasilkan 2 sel yang mana satu sel yang adalah sel yang berguna yang mana kita panggil sebagai oocyte sekunder. Okey, oocyte primer tadi tu dia akan dikelilingi oleh sel atau satu lapisan sel ataupun beberapa lapisan sel yang kita panggil sebagai tissue follicle. So follicle primer. Manakala oocyte sekunder ni dia akan dikelilingi oleh follicle sekunder. Kemudian satu lagi sel ialah yang tak berguna. Kita panggil jasad kutub pertama. Kemudian oocyte sekunder ni dia akan menjalankan meiosis 2 menghasilkan lagi 2 sel. Satu tu akan jadi sel ovum. Nampak saiz pun besar kan? Dan dia akan dikelilingi oleh follicle sekunder yang mana akan berkembang matang menjadi follicle graft. Dan satu lagi jasad kutub kedua. Okey, kemudian jasad kutub pertama tadi tu sepatutnya dia terurai dah. Andai kata dia belum terurai, dia akan menjalankan juga meiosis 2 dan membentuk jasad kutub tambahan Okey. Jadi itulah yang. Jadi masa jadi ovum ni sebenarnya kita tak panggil dia ovum lagi. Kita masih lagi panggil dia oocyte sekunder. Yang mana dia akan, tapi kalau jawab ovum pun kita terima. Yang mana oocyte sekunder ni dia akan stop ketika metafasa 2. Bila ada sperma mensenyawakan oocyte sekunder ni, barulah dia akan melengkapkan anafasa 2, telofasa 2 dan menjadi ovum. Dan seterusnya hasil persenyawaan ini dia akan membentuk zygote. Okey, yang tu teacher ulang balik je teacher ulang balik je tu. Okey. Kemudian yang ni teacher ulang balik So ini sistem pembiakan perempuan. So ini adalah uterus So lapisan paling dalam kita panggil dinding tisu endometrium. Yang tisu endometrium ni lah yang kaya dengan salur darah mukus yang nanti akan menempelnya embrio dekat sini Okey, kemudian kita besarkan ovari. Ovari ada kanan dan kiri. So ovari ni bila kita besarkan kamu akan nampak struktur yang macam ni. Peringkat perkembangan dan pembentukan ovum. Okey. Jadi kat sini ini adalah ovari Ovari yang ini yang nak menghala ke sinilah ni kita belah sini ni kan. Belah sini. Okey, so sekarang ni kita start dengan follicle primer. Dalam follicle primer kita ada oocyte primer. Jadi apabila kanak-kanak perempuan ni mencapai akil balik, oocyte primer ni akan melengkapkan meiosis 1, menghasilkan oocyte sekunder dan jasad kutub pertama kan. So ini gambar oocyte sekunder yang dikelilingi oleh follicle sekunder ni, lapisan sel, lapisan tisu kat luar ni. Kemudian follicle sekunder ni dia akan berkembang. Dia akan berkembang membentuk follicle graft yang ni oocyte primer yang ni oocyte sekunder oocyte sekunder sepatutnya sini ni oocyte sekunder. Okey, kemudian apabila follicle graft ni dia telah matang, dia akan dia berada berhampiran dengan dinding ovari. Jadi follicle graft ni dia akan pecah. Dia akan membebaskan oocyte sekunder
keluar daripada ovari. Kira dinding ovari tu pecahlah. Membebaskan usit sekunder ke tube fallopian. Jadi proses pembebasan usit sekunder ke dalam tube fallopian ni kita panggil sebagai proses ovulasi ataupun proses pengovulan. Jadi usit sekunder ni dia akan masuk ke dalam tube fallopian. Jadi jika ada sperma dekat situ, maka sperma tu akan mensenyawakan usit sekunder. Okey, kemudian follicle graft yang lompang dia akan tertinggal dalam ovari. Dia akan membentuk corpus luteum yang kamu nampak jasad warna kuning ni kan. Okey, kalau kita besarkan usit sekunder ni, inilah bentuk dia berbentuk sfera. Berbeza dengan sperma yang ada badan, ada kepala, ada ekor yang panjang kan. Ada banyak mitokondria. Kita ada nukleus yang haploid. Kenapa nukleus dia haploid? Sebab dia telah pun mengalami meiosis. Lepas tu sitoplasma beryolka. So ni adalah mengandungi bahan nutrien seperti protein dan lipid untuk sebagai simpanan makanan lah untuk perkembangan embrio nanti. Okey, ini permukaan membran sel. Okey, jadi yang inilah yang ini kita sambung So usit sekunder, okey, follicle graft. Cuba balik ke sini Okey, lapisan sel folikel yang menyeliputi usit sekunder dikenali sebagai folikel sekunder. Yang tadi gambaran jatuh salah Folikel sekunder berkembang menjadi folikel graft. Folikel graft yang berkembang menghasilkan estrogen. Folikel graft yang matang akan menghampiri permukaan ovari lalu membebaskan usit sekunder ke dalam tube fallopian. Proses ini disebut sebagai ovulasi. Jadi estrogen dirembeskan, kemudian progesteron dirembeskan, proses ovulasi kita akan belajar lebih lanjut selepas ini dalam kitab HIT. Jangan risau. Okey, usit sekunder iaitu ovum yang belum matang. Kenapa kita panggil belum matang? Kerana dia masih lagi belum melengkapkan meiosis 2. Dia berhenti ketika metafasa 2. Sekiranya sperma menembusi mensenyawakan usit sekunder, maka proses meiosis 2 akan diteruskan. Dia akan menghasilkan ovum dan satu lagi jasad kutub. Persenyawaan antara nukleus ovum dengan nukleus sperma menghasilkan zygote diploid. Kesemua jasad kutub akan merosot dan disingkirkan dari ovari. Jadi kalau untuk wanita, ada 4 sel yang terhasil daripada meiosis. 3 tu jasad kutub tak berguna, 3-3 akan terurai. 1 je akan jadi ovum yang mana akan disenyawakan oleh sperma membentuk zygote. Tapi kalau untuk lelaki, meiosis menghasilkan 4 sel, semua akan jadi sperma. Kenapa? Sebab kalaulah wanita 4 sel tu jadi ovum, kamu bayangkan setiap kali wanita ni bersalin, 4 anak dilahirkan. Mengandung tahun depan, 4 lagi anak dilahirkan. Cantik kan Allah buat kan? Hanya 1 je yang akan berkembang menjadi ovum dan dapat disenyawakan untuk membentuk zygote, seterusnya menjadi fetus dan menjadi bayi. Sebab itulah wanita tiap kali mengandung hanya melahirkan 1 anak sahaja. Tapi kenapa ada kembar? Iaitu kes lain tu kita akan belajar lepas ini Okey, jika berlaku persenyawaan, korpus luteum terus berkembang dan merembeskan estrogen dan progesteron. Yang ini jangan risau, kita akan belajar lebih lanjut dalam kitab HIT lepas ni. Jika tiada persenyawaan, ini juga akan sentuh dalam kitab HIT lepas ni, korpus luteum dan usit sekunder merosot lalu disingkirkan bersama HIT. Okey, setakat ni okey tak? Boleh tak setakat ni? InsyaAllah Jadi kita pergi kepada struktur sperma dan juga follicle graft. Okey, sperma ada 3 bahagian. Kepala, bahagian tengah dan ekor. Kita belajar baru ni kat kepala ni ada akrosom kan? Akrosom ni dia mengandungi enzim hidroliptik. Kita akan belajar lepas ni dalam persenyawaan Kemudian dia ada nukleus yang haploid. Kemudian bahagian tengah ni ada banyak mitokondria. Kenapa? Untuk menjana lebih tenaga yang diperlukan oleh ekor untuk berenang ke tube fallopian bagi mensenyawakan ovum.
dan ekor ni panjang. Kenapa? Untuk berenang ke tube fallopian bagi mensenyawakan ovum. Okey, tengok pula kepada usit sekunder. Ini usit sekunder sel-sel folikel melapisi dia. Usit sekunder dia berbentuk sfera. Dia akan dikelilingi oleh selaput jeli dan sel-sel folikel. Keseluruhan usit sekunder dan sel-sel folikel akan membentuk folikel graft yang kita akan belajar lagi dalam kitab HIT. Okey, jadi selain daripada kamu dah belajar tentang pembentukan sperma, pembentukan ovum, so kamu kena tahu perbandingan iaitu persamaan antara spermatogenesis dan juga oogenesis dan juga dia punya perbezaan. Jadi dekat sini bila kita nak buat perbezaan, paling cantik kamu buat letak sebelah-sebelah. Baru kita nampak, oh apa beza dia. Jadi kalau dekat sini, okey kita tengok tengok 4 sel anak yang terhasil untuk spermatogenesis semuanya akan membentuk sperma bagi spermatogenesis. Tetapi untuk oogenesis, cuba kamu tengok 4 sel anak yang terhasil tapi 3 adalah jasad kutub yang akan terurai, yang akan merosot. Hanya 1 sahaja sel anak yang akan membentuk ovum. Lepas itu lagi, kalau untuk lelaki, sel germa primordium dia akan mula bermitosis ketika dia akil balik. Tetapi untuk perempuan, sel germa primordium telah pun bermitosis sebelum kelahiran lagi, ketika dia fetus lagi. Okey, kita pergi kepada persamaan dan perbezaan antara spermatogenesis dan juga oogenesis. Kalau soalan tanya perbandingan, kamu kena bagi persamaan dan perbezaan. Tapi kalau bagi perbezaan, beza sahajalah. Kalau minta persamaan, persamaan sahaja. Kalau perbandingan, kedua-duanya. Jadi kalau untuk spermatogenesis, persamaan dengan oogenesis merupakan proses gametogenesis. Apa itu gametogenesis? Proses pembentukan gamet yang berlaku dalam organ pembiakan iaitu gonad. Kalau untuk lelaki berlaku di testis, kalau untuk perempuan berlaku di ovari. Dia akan menghasilkan gamet yang bersifat haploid dan terlibat dalam persenyawaan. Perbezaan pula, spermatogenesis berlaku dalam testis, manakala untuk oogenesis berlaku dalam ovari. Kemudian, ada ni Okey, kemudian untuk spermatogonium, dia akan menghasilkan 4 sperma setelah menjalani meiosis. Tapi untuk oogonium, dia hanya menghasilkan 1 usit sekunder yang haploid. Manakala lagi 3 tu akan jadi jasad kutub yang tidak berfungsi. Okey, kemudian beza dia lagi. Kalau sperma, dia saiz dia lebih kecil dan dia ada kepala, bahagian badan, bahagian tengah dan ekor. Tetapi kalau usit sekunder, dia saiz lebih besar dan berbentuk sfera. Okey, selepas meiosis 1 untuk spermatogenesis, 2 spermatosit sekunder dihasilkan. Tetapi kalau untuk oogenesis, selepas meiosis 1 usit sekunder dan 1 jasad kutub terbentuk. Dia bukan 2 usit sekunder, tapi 1 usit sekunder dan 1 jasad kutub terbentuk. Kalau untuk spermatogenesis, meiosis lengkap. Tapi kalau oogenesis, meiosis 2 tak lengkap kan? Dia stop pada metafasa 2. Dia hanya akan dilengkapkan apabila sperma mensenyawakan usit sekunder. Siapa contoh ni? Main-main dia. Okey, untuk spermatogenesis, spermatik ni dia menjalani proses pembezaan untuk membentuk sperma. Tetapi kalau usit sekunder, dia tidak menjalani pembezaan. Okey, lagi. Proses pembentukan sperma berterusan dari akil balik sehingga lanjut usia. Jadi kalau kamu contoh cikgu kan umur haras dah umur 80 tahun kan, masih lagi sperma mampu dihasilkan boleh kahwin lagi tu, boleh dapat anak lagi tu. Tapi kalau untuk perempuan, oogenesis, proses pembentukan usit sekunder ni tidak berterusan. Proses ini bermula dalam fetus perempuan dan terhenti bila dilahirkan, kemudian diteruskan apabila akil balik dicapai dan dia akan berhenti apabila berlakunya putus head.
Jadi kalau perempuan dah putus haid, maka tak akan dapat lagi mengandung lah. Sebab usid sekunder, ovum tak akan dihasilkan lagi dah. Okey, kalau untuk spermatogenesis, berjuta-juta sperma dihasilkan setiap hari. Tapi kalau untuk oogenesis, hanya satu usid sekunder dibebaskan dari ovari dalam setiap kita haid. Biasanya perempuan sekali sebulan lah kan? Okey. Boleh eh? Oh, banyak conteng. Okey, tolong buka mute bagi yang ada soalan. Ada soalan tak? Tak ada je. Okay, tak ada eh. Semua faham ke? InsyaAllah faham. Okey, good.